Baik, pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Dan juga tidak terlupa selamat Hari Raya. Tak kira lah walau di mana kita berada, Hari Raya mesti disambut dengan gaya gembira. Cikgu percaya pelajar-pelajar walaupun berada di kampus, tapi suasana Hari Raya tu tetap diraihkan. Sebab kadang-kadang Hari Raya ni dia tidak mengenal tempat. Nanti pelajar-pelajar ada rezeki, mana dah tahu kan, sambut di luar negara, sambut master ke, ataupun berkhidmat di luar negara, ataupun menjadi kaunselor untuk pengaman PBB kan, untuk menenteramkan. Jadi kita beraya di tempat lain. Jadi suasana tu pelajar dah rasa lah di UMT. Macam cikgu pun dah biasa lah. Jadi cikgu tak boleh nak samakan dengan pelajar kan. Jadi pelajar-pelajar ni masih lagi ada mak ayah kan, masih lagi ada bonding tu. Okay, jadi diharapkan hari raya yang ni walaupun apa pun beri kebahagiaan kepada pelajar. Cuma hari ni kita akan teruskan balik pengajian kita dan sedikit peringatan ingatan mesra kepada pelajar supaya memasukkan tugasan individu. Sebab kalau kita ikut jadual yang telah kita setujui minggu ke-8, mana kita cuba ambil hari Khamis lah, minggu ke-8 hantarlah sebelum pukul 5, masuk kat situ, upload, dan nanti hard copy boleh bagi kepada ketua masing-masing, dan ketua akan pass kepada Aiman dan Aiman akan pass kepada cikgu. Ingat sebab kita ada kat sini kan, kita buat juga lah kopi kalau soft copy kadang terlepas pandang, mata dah pening dah terlepas pandang. Jadi nanti pelajar-pelajar yang buat bagus tu kadang terlepas pandang. Jadi hard copy pun ada, soft copy masuk dalam e-learn. Okay. Dan kita akan buat midterm pada hari Ahad pukul 3 bulan 5, iaitu 1 jam. Dan cikgu akan hidupkan cikgu harap nanti Aiman ataupun sesiapa sajalah. Aiman ada dekat dalam ni. Apa nanti ingatkan Aiman. Nanti Aiman ingatkan cikgu pada jam 1.55 untuk cikgu buka soalan tu. Sebab cikgu sekarang hit dulu. Nanti cikgu buka. Lepas tu dalam pukul jam 2 baru pelajar boleh jawab. Sebab cikgu dah setting masa. Dan dia 1 jam saja. Jadi pelajar pastikan pelajar mendapat connection. Mendapat connection internet yang bagus pada hari itu, sebab kita menggunakan secara online lah, dan kita gunakan cikgu semuanya soalan objektif dan betul salah. Okay, sebab cikgu nak bawa soalan-soalan structure dan essay ada continuous assessment, iaitu 40 markah. Dan diingatkan juga pelajar-pelajar untuk itulah internet, cikgu bimbang internet connection lah, sebab kalau nak ulang balik agak sukar sebab 40 soalan tu. Jadi, dan dia merangkumi daripada bab 1 sampai bab hari ni, etika. Hari ni kita belajar tentang etika dah sampai bab ni. Dan yang bab-bab lain tu kita akan masuk dalam pelajar baca lah. Tapi untuk yang midterm ni kita cover sampai bab etika ni. Okay? Dan insyaAllah juga besok kita ada kelas 2 jam. Kita akan bentangkan dua kumpulan berkaitan dengan perkeliling. Dari dua kumpulan boleh bersedia untuk perkeliling, dan kita akan teruskan, dan bila habis saja topik kita dalam konflik, kita akan teruskan kepada pembentangan kumpulan. Dan pembentangan kumpulan. Kalau pelajar tengok personal ni dia banyak lebih kepada perbincangan, dan juga kita lebih menekankan aspek perbincangan lah, sebab kita nak jadi lebih relevan counselling ni, kita kena tengok isu-isu semasa. Isu-isu semasa, apakah yang isu yang berkaitan dengan counselling personal. Antaranya ni lah, antaranya adalah berkaitan dengan etik, komunikasi dan juga konflik. Yang lain kita akan masuk kepada perbincangan kumpulan, macam ada penagihan dadah, macam ada kes sexual harassment. Jadi ini kita akan bincang dalam kumpulan supaya pelajar boleh nampak bagaimana kaunseling di organisasi itu dia berfungsi. Okay. Baik, hari ini kita bincang sedikit berkaitan dengan etik. Etik, nak cikgu kongsikan share. Okay, boleh nampak
Okay, cikgu nak pelajar-pelajar bersama cikgu dalam kita fahami ethic responsibility ni. Kita selalu dengar kalau berkata etik ni kita selalu dengar perkataan kaunselor berintegriti kan. Integriti, apa maksud integriti tu? So integriti ni maksudnya sekumpulan nilai-nilai baik lah. Sabar, tekun, jadi integriti. Tapi kalau dalam pendefinisian istilah yang digunakan dalam Islam, integriti ni dikatakan sebagai takwa. Takwa. Iaitu kita membuat segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi semua itu terangkumi dalam integriti. Jadi integriti ni kita kena faham dia berkaitan dengan etika lah. So apa itu integriti? Dalam makna khusus daripada segi bahasa yang kita faham, integriti ni bermaksud adalah himpunan nilai-nilai baik yang perlu diterapkan dalam jiwa kaunselor itu agar dapat dilaksanakan dalam bentuk praktis. Okay? Dan kalau dalam Islam kita melihat itu sebagai satu bentuk takwa. Itu kita mana di dalam Islam kita melihat bahawa etik ini adalah sebagai nilai akhlak, iaitu kita ada perhubungan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan. Maksudnya kalau kita buat baik dengan manusia, kita juga kena ingat itu sebenarnya adalah perintah daripada Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beza antara akhlak dan juga etik. Jadi tak apalah kita pakai secara general, jadi kita katakan kaunselor yang berintegriti. Jadi kita faham pelajar dalam istilah etik ni, dalam kajian-kajian integriti, dia badan-badan integriti mengatakan bahawa semakin kita tinggi jawatan, semakin jawatan kita tinggi, maka semakin puas untuk diri kita terdedah dengan isu-isu integriti. So isu-isu integriti yang paling popular sekarang adalah rasuah lah, amalan rasuah. Jadi semakin tinggi jawatan kita atau semakin tinggi jawatan kita, maknanya semakin besar amanah kita, maka makin besar kita terdedah. Semakin besar kita terdedah dengan nilai-nilai terdedah dengan yang kata unpracticed, unethical ni, maksudnya integriti ni, isu-isu integriti. Itu sebab untuk menjadi seorang pemimpin yang adil ni bukan susah, bukan senang sebab dia terdedah dengan pelbagai. Dahulu masa kita jawatan kita biasa-biasa, masa kita mula masuk fresh graduate, kita mungkin jadi kaunselor biasa saja. Di atas kita ada ni, mungkin kalau kita kena rasuah pun rasuah yang biasa-biasa je. Orang bagi duit kopi, jadi rasuah ni banyak bentuk, banyak bentuk. Ada yang ada yang kadang-kadang belanja kopi, ada yang skim pelancongan, ada yang bagi hadiah, ada yang juga menawarkan seks macam-macam. Jadi itu semua bentuk kerana kita melakukan sesuatu untuk mendapat sesuatu ganjaran yang tak sepatutnya kita beri kepada individu tersebut. Jadi apabila kita dah makin besar, jadi orang akan tawar kita dengan pelbagai. Okay, jadi itu isu-isu integriti. Dan bagaimana isu ini, pengambilan rasuah ini boleh terjadi. Okay. Dia ada 3 faktor pelajar. Kalau pelajar boleh salin, pelajar boleh salin. Dia ada 3 faktor utama yang menyebabkan kenapa seseorang itu terlibat dengan isu-isu integriti, ataupun yang paling mudah kita kata isu integriti bila dikaitkan dengan organisasi ini adalah isu rasuah lah. Banyak lagi, tapi isu yang paling mendominasi adalah isu rasuah. Pertama sekali dia ada 3 komponen, pelajar kena ingat. Komponen pertama sekali disebabkan adanya peluang. Dia ada peluang. Biasa orang yang terlibat dengan rasuah sebab dia ada peluang. Salah satu peluang yang kita ada adalah jawatan. Jawatan yang kita ada. Jadi jawatan yang kita ada itu sebenarnya satu peluang yang membolehkan kita melakukan jenayah. Melakukan jenayah dan melakukan sesuatu yang unpracticed and unethical. Malpractice dan unethical. Jadi itu sebab pelajar, bila kita berhadapan dengan jawatan ni, kita jangan ingat dia sebagai satu kebesaran bagi kita. Sebenarnya dia adalah satu amanah yang sangat berat yang kita kena pikul. Sebab itu merupakan peluang kita untuk melakukan banyak lagi benda-benda yang orang kata unethical dan malpractice. Sebab melalui kajian, semakin tinggi jawatan kita, maka semakin tinggi kita terdedah dengan perkara-perkara yang unethical ini dan juga berdepan dengan rasuah. Okay? Itu sebab kalau kamu tengok di polis, kalau dalam polis ke, SPRM ke, mereka tidak, bila diorang naik pangkat, mereka tak akan duduk di satu tempat. Mereka akan kena pindah. Kalau mereka tak nak pindah, mereka akan stick lah dengan jawatan tu. Kan? Kalau dia nak jadi corporal lah. Kalau saja. Kalau kata dia sanggup untuk berpindah, maka dia juga sanggup untuk mengambil jawatan. Sebab dia tidak akan kekal dekat situ. Itu adalah satu strategi kepolisian ataupun dalam badan-badan tertentu agar mereka tidak duduk lama dan mereka akhirnya tercengkam dengan pengrasuah yang memberi rasuah.
Yalah, saya pertama sekali peluang tadi. Yang kedua, kenapa mereka terlibat dengan isu-isu etika ni? Disebabkan kerana tekanan. Tekanan berbagai bentuk. Katakan gaji tak cukup. Gaji tak cukup. Tiba-tiba anak nak sekolah. Jadi, tiba-tiba orang tawarkan duit. Sebab apa orang tawarkan duit? Atas dasar kapasiti kita, kita ada jawatan. So, kita juga ada dalam keadaan tekanan. Itu faktor kedua. Kenapa kita terlibat dengan unethical? Begitu juga dengan kaunselor. Pertama, kita terpaksa membuat laporan mengatakan sama ada dia ni boleh lepas atau tidak. Itu pertama, kita ada jawatan. Yang kedua, kerana kita tertekan. Mungkin tertekan dari segi faktor kita nak jawatan, kita perlukan kewangan, macam-macam tekanan ni daripada pelbagai faktor, bukan dari sudut keuangan saja. Mungkin disebabkan status, disebabkan maruah, jadi disebabkan tekanan. Dan faktor ketiga yang menyebabkan kita mengambil rasuah itu ada disebabkan oleh rasionalisasi. Apa yang dimaksudkan dengan rasionalisasi? Kita merasionalkan tindakan kita tu. Contoh macam ni, kita kata, alah kalau aku tak ambil, orang lain ambil. Alah bukan banyak pun, sikit je. Jadi kita sudah merasionalkan tindakan yang salah itu. Alah kalau aku tak ambil benda ni, kalau aku tak ambil rasuah ni, kan, orang lain akan ambil. Kalau aku tak ambil, nanti bos aku tak akan naikkan pangkat. Kan? Siapa yang nak bagi aku duit banyak? Harap orang baik nak bagi aku duit, memang orang tak akan bagi. Jadi sekarang dia ada peluang depan mata, lebih baik aku ambil. Kalau aku tak ambil, aku bodoh lah. Orang yang tak ambil ni orang bodoh je. Jadi dia cuba merasionalisasikan sesuatu tindakan tu. Jadi pelajar, bila jadi itu yang dimasukkan dengan segitiga tu, segitiga tadi tu. Segitiga yang pertama sekali, dia mesti ada 3 komponen ni. So seseorang yang terlibat dengan 3 komponen ini, mereka tercenderung untuk terlibat dengan isu-isu unethical dan juga malpractice. Yang pertama apa? Peluang. Peluang seperti jawatan yang kita ada. Yang kedua adalah disebabkan tekanan. Tekanan daripada pelbagai faktor yang kita terima lah. Dia macam-macam tekanan ni. Yang ketiga disebabkan kita merasionalisasikan tindakan kita. Itu sebab kita perlu ada garis panduan. Betul-betul salah-salah. Jangan nak rasionalkan. Benda-benda yang tak boleh rasional, tak boleh rasionalkan. Jadi tak semua benda kita boleh rasionalkan. Jadi kalau kita benda yang salah, kita salah. Kita ikut peraturan. Itu maksudnya. Jadi itu antara sebab faktor utama mengapa seseorang itu boleh terjebak dengan isu-isu etikal. Isu-isu unethical and malpractice dalam perkhidmatan ataupun yang diberikan. Baik, dalam isu kaunselor, kita ada ethical responsibility. Maksudnya kita ada tanggungjawab etika itu kita pecahkan kepada 3 lah. Banyak etika ni, nanti pelajar akan belajar isu etika nanti. Lagi kat situ lagi pelajar akan banyak. So hari ni kita fokus kepada organisasi. Cikgu cerita asal dasar yang orang kata surface saja. Overview lah. Jadi dia terlibat kepada 3 tau. Pertama, klien itu sendiri, organisasi dan juga kaunselor. Apakah isu etika yang berkaitan dengan klien? Kita tengok. Satu persatu kita bincang. Pertama sekali kita kena respect for client integrity and welfare. Walaupun kadang-kadang yang dirujuk kepada kita itu didapati bersalah, tapi dia tetap mempunyai hak dia. Dia mempunyai hak dan maruah yang perlu kita jaga. Dia pekerja dan kita jaga hak dia. Kita tak boleh senang-senang mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan dia jatuh maruah, kita burukkan dia. Itu bukan kita. Dan dia juga ada kebajikan. Dan kita kena ingat, klien kita juga ada anak, ada isteri. Dan kita perlu jaga maruah dia. Walaupun dia dirujuk kita atas kes-kes tertentu. Kita kena respect for client integrity and welfare ni, kita tidak ada kompromi. Walau apa pun kita kena pandang dia dari sudut kemanusiaan. Salah satu bab, manusia satu bab. Kemanusiaan satu bab, salah satu bab. Dia salah dan dia dirujuk kepada kita dan kita kena hormati dia kelainan integriti. Lepas tu dia ulur duit kepada kita, kita bagi tahulah kita tak nak. Yang saya melakukan silap. So kalau kita mula-mula dah ambil, kita macam goyang kan, dia dah tahu kita boleh makan. Orang-orang yang selalu merasuah ni, dia boleh tahu kita ni boleh makan ke tak. Dia akan bagi yang sikit. Dengan sikit pun kita dah goyang. Jadi dia dah tahu dah kita punya pendirian macam mana. Tapi kalau sekali kita bagi, kita dah tolak, dia tahu orang ni tak boleh makan ni. Dia ni jenis orang yang bekerja ni betul-betul pegang pada integriti. Jadi biasanya orang yang hantar rasuah ni dia macam-macam bentuk. Dia buat perundingan. Mereka ni pandai sangat berunding. Kadang-kadang kita terjerat. Terjerat dengan dia punya permainan. That's kena extra carefully lah. Baik. The information should be kept confidential unless the client show
sign that endanger the client and other person that must inform the authorities. Okey. Yang ni biasa kita pegang kan. Yang ni biasa kita pegang. Iaitu apabila dia membahayakan diri dan membahayakan orang lain, jadi kita terpaksa memberitahu kepada third party ataupun pihak ketiga. So pihak ketiga siapa? Pihak yang berautoriti. Pihak yang berautoriti ni maksudnya kita klasifikasikan sebagai mereka yang bertanggungjawab. Contoh kalau dia nak bunuh diri kan. Jadi siapakah golongan yang berautoriti? Jadi kita boleh beritahu keluarga dia ataupun pegawai keselamatan. Kawal dia takut nanti dia pergi bangunan kan. Kata nak pergi bangunan tapi sampai tingkat atas. Tapi kita tahu dia ni dia punya office tingkat 2. Jadi kita kena maklumkan juga sebagai langkah berhati-hati. Tapi kita kena bagi tahu ini adalah langkah berhati-hati. Jadi jangan kita hebahkan sebab ini bukan sahih. Tapi kita telah maklumkan untuk third party. Third party tu pun kawan kita tau. Dia bukan kawan kita. Dia bukan nenek kita ke, dia bukan isteri kita. Third party ni ada orang yang berautoriti. Jadi kan pelajar, macam ni kita nak tahu benda tu membahayakan diri dia dan orang lain. Adakah dia berkaitan dengan bunuh diri saja atau mencederakan orang lain? Sebenarnya banyak lagi pelajar. Contoh ya pelajar, kalau kita tengok dalam maqasid syariah, dalam isu kita Islam, kita serahkan kepada 4 benda ni yang kita tidak boleh berahsia. Kita kena hebohkan. Pertama, dia melibatkan agama lah. Okay? Kalau dia kata dia nak syirik ke, dia nak tukar agama ke, kita rasa benda ni itu isu peribadi. Sebenarnya apabila orang nak menukar agama, ia bukan isu peribadi. Sebab dia kadang-kadang orang macam ni dia perlukan sokongan. Dia perlukan sokongan. Dan kita tidak ada keupayaan tu, jadi kita kena maklumkan orang-orang yang berautoriti. Contohnya ustaz ke, ataupun kalau macam Kristian dia nak ubah, jadi kita kena tanya pihak gereja siapa yang boleh bantu dia sebab dia dalam keadaan dia rasa Jesus Christ panggil dia. Okay? Untuk bunuh diri, untuk menyelamatkan orang dunia. Jadi dia ada berfikiran macam tu. Dia ada kes yang mana dia rasa dia pengganti Jesus Christ. Ataupun kalau kita percaya Nabi Isa, untuk membunuh diri untuk menyelamatkan keluarga dia. Jadi ini melibatkan agama. Kan? Jadi melibatkan agama. Kalau dalam India juga ada juga. Kadang-kadang dia kata saya mau bunuh diri. Okay? Sebab saya mahu lahir semula. Dalam kelahiran semula. Supaya saya jadi, sebab saya sekarang ni teraniaya. Jadi saya nak bunuh diri untuk kelahiran semula. Sebab itu percaya kepada hukum karma dan kelahiran semula. Jadi apa-apa saja melibatkan agama, itu kita tidak boleh berkompromi sebenarnya. Kita tidak ada rasa. Jadi kita kena maklumkan kepada third party. Apa maksud third party? Adalah pihak yang berautoriti. Itu kena faham. Yang kedua, dia berkaitan dengan nyawa lah. Berkaitan dengan nyawa. Okay, berkaitan dengan nyawa. Yang ketiga, berkaitan dengan harta. Harta ni contoh, dia curi barang. Dia bagi tahu kita. Okey, sebenarnya duit syarikat saya dah curi. Okey, itu kita kena bagi tahu. Kita bagi tahu pegawai kewangan. Duit yang hilang ni sebenarnya yang ambil adalah klien saya. Kena bagi tahu tapi kepada pihak autoriti, bukan kepada kawan kita tau. Jangan. Aku sebenarnya bagi tahu kau ni tau, sebenarnya yang curi duit itu sebenarnya ni bukan kepada kawan kita, bukan kepada ibu bapa kita, bukan kepada pasangan kita. Kita melaporkan kepada pihak ketiga. Andai kata kita melaporkan kepada kawan kita dan kita sebenarnya telah melakukan kesalahan dari segi confidential sebab kita melaporkan kepada pihak, bukan pihak ketiga ataupun pihak autoriti. Kita lapor kepada kawan kita. Walaupun etika itu telah terbatas, tapi kita maklumkan kepada pihak ketiga. Itu kena jelas. Tapi kalau kat mahkamah kita disabitkan kesalahan kerana kita melaporkan kepada orang yang bukan pihak autoriti, kita disabitkan juga kesalahan kerana kita telah melanggar etika kerahsiaan itu. Okey. Yang pertama tadi bagi agama, kedua bagi nyawa, ketiga bagi harta, yang keempat menyebabkan keturunan lah. Keturunan ni macam contoh, macam berzina tadi lah. Okay, maaflah aku tak sedar semalam aku dah mabuk, lepas tu aku merogol rakan sekerja dia dalam parti kan. Pergi parti memang ada kan, kadang-kadang ada setengah parti tu macam contoh cikgu pernah bekerja di satu syarikat tu, memang dia buat dekat hotel. Dia buat kat hotel annual dinner. So bila buat kat hotel, dia ada baca kupon tau dia bagi. Kupon arak lah dia bagi kupon untuk kita ambil. Okay, dia bagi kita kupon, lepas tu bila kita pergi tu memang ada menari-menari sampai malam memang ada. Jadi dia buat kat hotel dari untuk meraihkan. Dan tiba-tiba dia mabuk dan dia rogol. Kan, tanpa kerelaan. Jadi dia pun rasa bersalah dan jumpa kita. So bila dia berjumpa kita kena laporkan pada third party. Kena kita jumpa dia dan kita bagi tahu yang awak sudah dirogol. Sebab kadang-kadang waktu keadaan mabuk tu dia tak sedar yang dia dirogol. Okay? Dia tak sedar dia dirogol. Tapi tiba-tiba je tengok bulan dia tak sedar, dia pun dah okey. Kan, lepas tu tiba bulan-bulan tak datang haid. Dia tak datang haid, dia pun tak tahu apa rupanya dia mengandung. Dia pun tak tahu dia mengandung anak siapa. Jadi dalam keadaan itu kita kena laporkan kepada individu tersebut. Itu dipanggil third party. Dan melaporkan kepada individu tersebut dan individu itu
terpulang kepada individu itu untuk melapor, dan bila dia bercerita pada kita, kita kena bagi tahu maklum dia. Maafkan saya, isu awak ni adalah berkaitan dengan keturunan ataupun berkaitan dengan keturunan macam tinggi ayat tu, berkaitan dengan salah laku pula. Jadi saya perlu maklumkan kepada dia, maafkan saya, kamu terbatas dari segi etika sosial lah. Dia kata saya etika kerahsiaan. Lepas tu dia mengamuk kan, menyesal aku bagi tahu kau, apa yang kau boleh rahsia. Kita kena faham, kita kena jelas. Rahsia, tapi isu-isu yang begini kita tak boleh simpan. Sebab kalau kita simpan, dia akan bernanah dan berbusuk dan jadi bangkai. Dan dia akan merosakkan diri kita sendiri. Dan ada benda yang kita boleh simpan, ada benda yang kita tak boleh simpan dalam kaunselor ni. Kita dah faham, kita kena memang bagi tahu kepada third party. Itu kena jelas third party. Okay, third party bukan adik-beradik kita dan siapa-siapa kawan-kawan kita. Baik. The counsellor must be able to get the appropriate agreement from the client when submitting information relating the client and third party lah. Ini yang sudah terang lah. So, bagi tahu agreement tu jelas. Yang ni biasa kita masukkan dalam informed consent. Informed consent tu kita dah sediakan dah. Biasanya organisasi tu ada, kalau tak ada kita boleh guna. Okay, nanti pelajar-pelajar pergi internship praktikal minta dekat HCP, dia ada. Jadi kita gunakan tu sebagai guideline kita. Untuk agreement lah dengan klien kita sebelum kita memulakan sesi lah. Okay, the counsellor need to understand and respect the client's social culture background lah. Social culture background ni maksudnya kita faham dia ada pelbagai budaya lah. Okay, contoh macam cikgu cerita tadi kan, dia bunuh diri. Kerana apa? Kerana budaya dia kata dia rasa dia dizalimi. Jadi bila dia dizalimi dan dia rasa dia nak meninggal untuk kelahiran baru tau. Kelahiran baru. Kalau ikut agama Kristian, kadang-kadang dia rasa dia nak ikut jejak Jesus Christ lah. Ada macam-macam. Tapi dekat sini walaupun dia budaya, tapi ia tertakluk kepada undang-undang di Malaysia. Contohlah kalau di Malaysia, dia tetap tertakluk kepada undang-undang di Malaysia. Yang mana undang-undang Malaysia ini dia menjaga 4 elemen tadi tu. Dia menjaga elemen agama, dia menjaga elemen keturunan, nyawa dan harta. Walaupun dia membunuh diri, walaupun kita menghormati dia punya social culture, kita tidak menidakkan dia social culture, tapi kita kena bagi tahu bahawa apa yang awak lakukan adalah salah di sisi undang-undang Malaysia. So kita terguna pakai kan undang-undang, kita terguna pakai kepada semua. Jadi kita kena bagi faham dekat dia. Dan kita respect sebab itu pandangan dia. Kita tak katakan dia salah, tetapi dari sudut sosial kita faham. Itu sebab kalau klien, kalau kaunselor ini faham tentang etika, dia faham tentang etika, dia tidak akan mengalami dilema. Tak mengalami dilema. Kebanyakan kaunselor mengalami dilema ni sebab dia tak banyak pembacaan, dia tak banyak sumber untuk dirujuk. Jadi dia akan laku dilema. Okay. Jadi boleh. And then dia keempat, responsible for protecting client from physical threat and psychological trauma lah. Maksudnya kita melindungi daripada ancaman-ancaman lah. Dan trauma-trauma. Contohnya dia ada satu kes dia tak boleh tengok bos dia tau. Dia tak boleh tengok bos dia. Jadi bila dia tak boleh tengok bos dia sebab bos dia pernah buat, contohnya bos dia pernah buat gangguan seksual kat dia. Jadi dia trauma tau. So dia trauma, dia tak boleh tengok bos dia. Jadi dia tengok bos dia, dia lari kan. Dia lari, dia tak tahu nak lari kat mana. So dia lari masuk dekat bilik kita. Okay, dia lari masuk dekat bilik kita. Jadi tiba kita pun kita bagi dia dari segi physical trait tadi, kita bagi dia dari segi psychological trauma, kita bagi dia protecting kan, protecting dia. Lepas tu bos kita jalan tau, dia tanya, nampak tak asma tadi lalu sini? Kita boleh berbohong. Kita kata tak ada. Sebab apa? Kita berpegang kepada client protecting. Sebab dia kata tolong selamatkan saya. Dan selepas itu baru kita dapatkan maklumat yang lengkap daripada dia, apa sebenarnya yang terjadi. Kan? Jadi bila kita selamatkan diri dia, dia nampak kita melindungi dia, dia sedang letak trust kat kita. Trust kat kita. Okay, dia trust kat kita, lepas tu dia akan ceritakan yang benar. Lepas tu kita akan buat proses supaya kita nak pastikan bahawa apa yang disampaikan tu adalah authentic ataupun genuine. Maksudnya tidak palsu. Jadi kita buat report. Jadi bila kita buat report, kita suruh dia baca report tu. Betul tak apa yang saya tulis ni? Betul. Suruh dia tanda tangan kat situ report tu. Boleh, kita tunggu dia kejap. Okey, tunggu saya buat report apa yang awak buat ataupun kita buat rakaman. So dia telah buat macam ni, minta kebenaran lah kan. Inform counsel kita buat rakaman, lepas tu dia kata, apa yang saya cakap nama saya, Asma binti Ma'ruf, apa yang saya cakap ni adalah benar dan saya laporkan kepada kaunselor. Okey, dan saya minta perlindungan kaunselor untuk melindungi dari segi psikologikal. Jadi benda ni kita dibawa kepada pihak ketiga. Okey, nanti kita akan bentang, ada sahabat kita yang akan bincangkan tentang kes yang berkaitan dengan sexual harassment ni, popular berlaku di pejabat kan.
dia ada sahabat kita akan bentak. Kita tengok macam mana dan awak tanya dia. Okay, sebab dia mahir dalam bab undang-undang dalam sexual harassment. Jadi boleh. Jadi kita tak ada pun persimpangan dilema kat situ. Kalau kita tak ada pun kita boleh telefon lembaga kaunselor kita untuk mendapatkan nasihat undang-undang. Okey. Apa lagi dalam klien? Cannot abuse position to meet emotional, sexual and finance. Tak boleh lah. Kita gunakan posisi kita untuk mendapatkan advantage. Okay? Dari segi emosi, sexual and finance. Cikgu ada tengok satu cerita tau. Satu cerita Melayu lah, drama Melayu. Dia seorang kaunselor, tapi kaunselor tu sebenarnya dia buat sesi dengan seorang isteri orang. Isteri orang. So sebenarnya kaunselor tu bila dia buat lama dengan isteri orang tu, dia rasa jatuh hati pula dengan isteri tu. So lepas tu tiba dia ajak keluar, pergi makan. Dia ajak isteri tu, isteri orang dia ajak. Tapi suami dia tak kepercayaan kepada dia. Okay, sebab dia kaunselor. Dan kaunselor tu pula kawan dia. Okay, cikgu tu tahu lah, awak tengok tak drama ni. Drama Melayu, baru-baru je cerita ni kan. Dia lupa seorang kaunselor sebab isteri dia trauma kan, anak dia meninggal. Jadi dia pun buat sesi. So dalam sesi kan berdua. Lama-lama kaunselor tu macam counter transfer kan. Counter transfer lepas tu ajak keluar. Lepas ajak keluar dia kata tak ada, dia perlukan ketenangan. Itu tak ada salah lah tu. Itu malpractice. Dia malpractice. Itu sebab bila kita nak buat apa jumpa apa-apa, kita clearkan dalam perjanjian tu. Jadi biar kalau kata ni buat, dan kalau kita tak selesa dengan lain berjanji, kita boleh tolak tau. Kita boleh tolak. Sebab kerana ketidakcekapan kita. Kita boleh tolak. Contohnya klien tu perempuan dah berkahwin, kita lelaki bujang dan kita tengok dia pun cantik, kita tahu kita ada kecenderungan, kita ada kelemahan daripada segi situ, kita boleh tolak disebabkan kecakapan. Kita takut kita terjebak. Itu dari segi yang dipanggil sebagai pencegahan. Okay. Jadi kita bagi jelas lah, dia perlukan macam ni, kita bagi tahu dengan jelas kepada klien kita. And then cannot practice, agree, promote discrimination based to gender, religion, sexual ideology and physical disability lah. Tak boleh kita diskriminasi asaskan gender. Tapi tadi cikgu cakap kalau perempuan kalau kita sesi kita boleh tolak. Sebab kita tak nak berlaku diskriminasi lah. Itu kita tolak. Contoh kalau kita ambil perempuan kan, kita macam cenderung lah dengan perempuan. Kalau lelaki ni macam cenderung pula dengan perempuan. Kita akan lebihkan perempuan. Itu sebenarnya diskriminasi. Jadi untuk elakkan diskriminasi, kita tak ambil lah yang perempuan. Sebab kita takut ada counter transfer. Jadi kita nyatakan kepada dia kenapa kita tolak dia, berterus terang dengan dia. Supaya tidak berlakukan lebih harm tu lebih. Okay, kita nak reduce the harm. Okay. Encourage strengthen of self-understanding, nurture development of client and sponsor direct behavior. Jadi kita sebenarnya dalam sesi kaunseling ni kita nak bagi klien kita bertanggungjawab, pegang pada tanggungjawab. Hidup ni, selagi hidup ni ada, selagi nyawa di kandungan badan, kan, kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab. Dan kita tidak boleh lari daripada membuat keputusan. Itu kita kena fahamkan klien kita. So hari ni awak bermasalah, saya cuba bantu awak. Tapi untuk lain kali kamu kena ambil tanggungjawab. So lepas sesi kaunseling, dia ada tanggungjawab dia perlu lakukan. Kalau katakan dia terlibat dengan isu sugar ponting, so dengan ketetapan, kita dah bagi dia clear, kita dah bagi cili akar, kita dah bagi awareness kepada dia, dia kena ambil tindakan. Dia kena ambil tanggungjawab. Ubahlah sifat dia. Tak boleh sama. Jadi kita kena bantu dia, kita kena bagi dia orang kata galakkan dia untuk dia orang kata apa, mengambil tanggungjawab. And then respect the privacy the client and consultation lah. Okay, ini biasalah, kita tak payah cerita ke orang lain sesi kita. Okay, tak payah nak buat. Kalau orang bertanya, kita cerita pasal surface saja. Okay, yang ni as possible organisasi lah. So dalam organisasi apa yang perlu ada? The counsellor must comply with the agreement. Ni maksudnya kita kena patuh dengan agreement yang telah kita sepakati. Okay, kadang-kadang ada satu isu yang berlaku kat organisasi. Jadi ada organisasi kadang tak faham tugas kita. Jadi dia ingat kita ni tugas kita adalah menjaga majikan. Dan ada kadang-kadang garis panduan itu yang selepas kita menerima jawatan tu. Ada satu syarikat lah, contoh Samdebi kan, mengambil kita sebagai kaunselor. Tapi kita tak tahu apa file manager kita. File manager ni apa? Spesifik tugas kita. Okay, dalam sebuah syarikat. Tiba-tiba kita baca tu yang memang kita rasa memang bercanggah dengan lembaga kaunselor Malaysia. Tapi kita dah terima dah sebagai pekerja dan kita dah ambil dah gaji 2-3 bulan tu, kita dah makan dah dengan gaji tu. Tiba kita sedari bahawa dalam perjanjian tu ada benda yang menyebutkan kaunselor mesti menceritakan sesi dengan pihak pengurusan. Jadi kita rasa benda ni macam melanggar dari segi etika yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia kan, LKM. Jadi macam mana kita nak buat?
ambil lembaga Kaunsil Malaysia punya apa ni yang etika tadi kan, yang kod etik tu, ambilkan lembaran tu dan juga ambil juga lembaran yang file manager kita bawa lah jumpa manajemen. Kata minta maaf yang ni terlanggar dengan etika saya ni KBPA kan, di bawah penyiasat. Kalau saya buat macam ni, saya akan dikenakan tindakan. Bagi tahu yang jelas kepada pihak manajemen supaya dapat diubah file manager kita. Jangan biarkan macam tu tuan pelajar. Jadi kita pergi, kita tengok kita tu sebab bila kita dilantik, kita dapat perkara pertama sekali pelajar kena tengok file manager kita. Apa yang job scope kita. Jadi kita tengok satu persatu ada tak yang bertentangan dengan etika kita. Kalau ada, mungkin minggu kedua ke minggu ketiga kita maklumkan kepada supaya dia berubah. Supaya tidak jadi satu isu nanti dia kata, awak dah terima job scope file manager, awak dah baca. Dan awak kena bagi tahu. Jadi kita kat situ kita dah terperangkap. Jadi ingat belajar, bila masuk satu organisasi, dapatkan apa job scope kita, spesifik kita. Kalau kata tak ada, justru kita buat. Kita buatlah. Ada memang organisasi tak ada. Jadi kita buat file manager tu, ini adalah garis panduan yang saya belajar dulu bersama Cikgu Hadi. Ini adalah yang kita kena buat bila di organisasi. Jadi kita presentlah kepada kita punya top management. So top management pun semak. Dia periksa dengan bahagian undang-undang, dia periksa dengan bahagian kewangan, dia periksa dengan bahagian audit. Dia kata okey, approve. Okey, go on lah. Kita on dengan kita punya tugas. Jadi itu penting supaya kita tidak terperangkap. Okey, ni. Dan kita jangan gunakan organisasi punya fasiliti untuk kepentingan peribadi. Untuk kerja tak apa. Untuk peribadi kita kasihkanlah. Okey, sebab career assignment dan okey, kalau kadang-kadang kan kita ni kan macam ni lah kan, untuk nak mengelakkan rasa bersalah. Kadang-kadang kita tak sedar tau. Kadang-kadang kita terambil waktu pejabat, kita terambil kertas pejabat kan. Jadi cara nak elakkan, kita bahagilah 10% atau 5% daripada gaji kita tu, kita buat tabung. Tabung tu, kita buat tabung kebajikan. Maknanya kita serah balik kepada, macam kalau ada macam ada wakaf ke dekat pejabat tu, nak perlukan apa-apa, kita gunakan duit simpanan kita 5% tu kepada syarikat. Jadi pelajar boleh buat macam tu sebenarnya untuk mengelakkan kita rasa bersalah. Kita tak sedar. Kadang kita terambil pejabat, kadang kita kerja lebih waktu, kadang kita panggil macam-macam lah kan. Jadi kita kasihkan duit tu supaya duit ni kita boleh sumbangkan kepada organisasi tu untuk membuangkan rasa bersalah dan untuk mendapat keberkatan gaji tu lah. Boleh pelajar boleh buat macam ni. Okey. Dan kita tengok pula apa etik dengan organisasi . Jadi kita kena faham, counselor should establish interpersonal, kita kena bina hubungan profesional dengan rakan sekerja, dengan personal, work, and counselor should notify the employer of any condition that would cause detrimental conflict, blocking the effectiveness the service offer. Maknanya kita kan kalau counselor ni kita kena sedar apa perkara-perkara yang boleh menyebabkan pekerja rasa tak selesa di tempat kerja. Jadi kita kena adalah kita bertanggungjawab untuk melakukan benda ini kepada pihak organisasi ataupun top management lah. Ada top management. Then the counsellor should allow himself to be assessed professionally continuously. Maksudnya kita juga berlapang dada sekiranya kita nak dinilai. Sekiranya kita nak dinilai secara profesional tak apa. Kita memang benarkan. Tak ada masalah. And the counsellor should allow himself to professionally. Okey, kita tengok pula apakah etik tanggungjawab etika tanggungjawab tu kepada diri kita as a counselor. Yang pertama sekali, kita kena pastikan bahawa diri kita sentiasa kena update dengan knowledge baru, dengan new knowledge. Dan kita statik tau. Yang statik, kadang-kadang cikgu tengok kan kita buat program-program counselor yang lama, dia duduk kat sekolah kan, dia dah macam tepu tau. Dia dah ikut perkara lama, padahal pelajar dia dah upgrade tau. Dia dah upgrade ilmu dia, belajar-belajar. Ni pengalaman cikgu lah dekat sekolah. Bila kita jemput sekolah-sekolah, konsert sekolah, dia dah macam tepu. Dia buat style lama kan. Step denda, dia pakai step yang lama. Jadi kan pelajar-pelajar yang ala baru ni, dia dah ada teknologi. Jadi kita ketinggalan dan dia lihat kaunselor ni dah tak relevan. Tanya pelajar kenapa tak jumpa kaunselor? Kaunselor up to date lah cikgu, up to date. Dia dah macam tak ikut perkembangan semasa. Jadi kita pun tak nak jumpa kaunselor sebab kaunselor tak orang kata tak update dia punya knowledge kan. Jadi jangan begitu. Pelajar sentiasa kena update knowledge dia supaya sentiasa relevant. Sentiasa relevant. Jadi nak sentiasa relevant, pelajar mesti kena update. Pergi dia kursus-kursus lepas tu ke minda untuk belajar sesuatu yang benda yang baru. Jangan rasa diri bagus. Kadang-kadang ada tengok dah naik, dah jadi manager, dah jadi senior,
Lepas tu yang penceramah yang bagi tu budak-budak dia rasa dia dah bagus. Jangan rasa macam tu sebab kesombongan ni adalah kebodohan yang kedua. Okay? Kesombongan dengan ilmu ni akan menyebabkan kita jatuh kepada kejahilan yang kedua. Itu sebab kita rasa diri kita dah bagus. Ini bahaya. Kesombongan ini dengan ilmu ni adalah satu benda yang bahaya dalam hidup kita sebagai kaunselor. Sentiasa berlapang dada. Okey? Jadi dapatkan skill handling psychological testing tools. State counselling ada juga sesi kita dapatkan tools. Cari tools-tools yang bagus untuk kita jadikan bantu kita dalam sesi menilai klien kan. Research kita buat juga. Jangan buat research ataupun membaca jurnal-jurnal yang terkini, yang up to date untuk sentiasa update kita punya knowledge. Dan kita juga boleh kalau ada orang yang nak buat supervision dengan kita, nak buat konsultan kita, tapi kita berlapang dada untuk meningkatkan. Okay? Jangan rasa dia nak cari kesalahan kita. Okay? Kita anggaplah dia untuk memberi satu penambahbaikan kepada servis yang kita laksanakan. Dan juga sebagai kaunselor kita kena ada professional network. Professional network Okay, professional network. Jaringan kerja lah saya profesional. Contohnya kita buat dengan AADK ke, perlu ada. Perlu ada AADK ke untuk kita dapatkan network tu dengan lebih bagus. Okay. Itu antara kita lah. Yang penting sekarang kita kena sentiasa upgrade kita punya knowledge dan jaringan kerja network kita. Okay, kalau kita organisation, kalau dalam organisation ni, Counselling Network does not have special ethical code. Ini adalah yang diguna pakai di USA lah, di ACC memang ada, tapi kalau di Malaysia kita tak ada lagi. Kita memang terikat dengan lembaga kaunselor Malaysia tu, terikat dengan lembaga kaunselor Malaysia kod etik tu. Jadi baca betul-betul lah. Cikgu rasa benda tu kamu akan belajar dalam isu etika dan perundangan nanti, insyaAllah ada subjek khas. Okay, many counselor at the workplace take easy client issue by putting client accountable for the problem without taking into account to all that organisation play in handling problem. Maksudnya dekat sini secara ringkas apa-apa sahaja yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan klien, jangan ambil mudah dan kita boleh rujuk kepada sumber-sumber supaya kita tidak mengalami dilema etika tadi. Okey. Jadi apakah isu yang paling dominan apabila kita berada di organisasi? Yang pertama sekali isu kerahsiaan ni. Memang susah. Kalau kita tak sebarkan, orang lain dah sebar. Gosip-gosip liar kan. Padahal gosip tu dah tersebar dah. Kan? Gosip tu dah tersebar dah luas. Tetapi dia jumpa kita. Kita adalah orang yang kedua tahu. Susah kita nak kata, orang kata kaunselor yang sebarkan. Padahal benda tu dah tersebar. Jadi isu-isu confidentiality ni kadang-kadang sangat sukar. Jadi itu sebab kita kena faham tugas kita dan kita kalau boleh bukan keluar daripada mulut kita kan. Walaupun benda tu dah tersebar kan, dah jadi macam viral kan. Sekarang ni senang aja viral ni kan, mudah. Yang kedua, inconsistency between organisation goal and counselling goal memang berlaku matlamat organisasi dan matlamat counselling kadang-kadang berbeza. Okay, matlamat organisasi nak keuntungan. Dia nak keuntungan. Matlamat kita adalah kebajikan. Dan benda itu akan clash. Jadi yang ini yang kita akan berdepan dan kita kena fikir mana satu kita nak timbang tara. Jadi kita kena buat balance supaya kita tidak mengabaikan kebajikan dan kita juga tidak mengabaikan kepentingan. Macam ni yang sekarang berlaku di Malaysia kan. Jadi dia nak dua-dua benda kita nak balance kan. Jadi memang takkan orang puas hati. Kita nak macam dalam isu COVID ni, kerajaan nak macam mana? Dia nak kurangkan isu COVID ni tapi pada masa sama tidak mahu nak memulihkan ekonomi. Jadi nak memulihkan ekonomi perlu ada apa orang kata, perlu adanya kegiatan ekonomi tu berniaga. Tapi kalau semua kedai-kedai ditutup, macam mana ekonomi nak tumbuh? Jadi benda tu nak kena balance. Jadi yang ni kita kena ada kebijaksanaan lah. Tapi memang sukar lah, itu cabaran dia lah. Jadi the principle of loyalty iaitu kesetiaan kesetiaan. Contohlah tadi kan, ada pekerja kita yang bersembunyi dalam bilik kita takut sebab dia punya bos mungkin raba-raba dia kan. Lepas tu bos datang tempat kita tanya ada tak Asma lalu kat sini. Jadi kita kat situ ada isu loyalty kan. Itu isu yang biasa. So, dan yang keempat dia manage different roles and the same client. Maksudnya kadang-kadang kita seorang klien dan kaunselor kan, pada masa sama kita sebagai pengurus. Macam mana kita nak balance kan kita punya peranan tu.
Ini antara isu-isu yang kita berhadapan dengan di organisasi. Okey. Dan Bishop and DeRazio pada 1990 state that the psychologists and counselor have an individual bias when controlling client, especially in organisation. Maksudnya paling banyak bias apabila kita berlaku di dalam organisasi, apabila kita berpegang kepada dua peranan tadi lah. Peranan tadi. Cuma yang untuk mengelakkan kita dalam dilema ni adalah ilmu. Ilmu dan pengetahuan kita. Jadi ilmu yang pengalaman kita akan membentuk kita punya sahsia dan akan membentuk kita menjadi kaunselor yang beretika. Penting ilmu dan kita tahu minta. Banyak baca etika dan kita faham. Kalau kita tak faham, kita boleh rujuk lembaga kaunselor Malaysia. Dia ada satu badan khas yang berkaitan dengan undang-undang ni. Bila kita berhadapan, dia boleh bantu. Telefon lembaga kaunselor Malaysia, telefon macam mana kalau saya berhadapan situasi macam ni, apa yang perlu saya lakukan. Okey. Jadi APA pun ada confidential, provide necessary, jadi protect customer. Cuma cikgu lebih suka macam ni. Kalau berada di Malaysia, kamu rujuklah lembaga kaunselor Malaysia dan juga Jabatan Psikologi, Pengurusan Psikologi. Rujuklah mereka tu dulu sebelum kita rujuk kepada APA ni. Tapi APA ni dia ada guideline lah. Maknanya kalau kita tak jumpa di Malaysia, punya guideline tu kita boleh rujuk APA lah. Sebab cikgu lihat APA ni sangat lengkap. Sangat lengkap dalam menceritakan tentang etika. Tapi kalau tak ada, kalau sebelum kita rujuk APA, cikgu rasa lebih baik kita rujuk kepada lembaga kaunselor Malaysia ataupun bahagian pengurusan psikologi, section di Jabatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Nanti kita rujuk dulu. Jadi kita mengalami etika isu dalam organisasi lah. Tak kira you dalam swasta ataupun private sector atau government sector. Boleh rujuk sebagai panduan kita. Okay, ini ada etika yang relationship, iaitu confidentiality, yang ini kita kena berhati-hati. Okay. Efficiency of counselor. Kita biasa counselor baru ni, biasa kita banyak benda yang kita tak tahulah. Jadi tak apa. Kita jangan kata tak tahu, kita rasa anggaplah itu sebagai satu proses belajar. Satu baru mana kita baru macam dulu cikgu masuk MRSM baru kita baru fresh graduate, lepas tu berdepan dengan isu-isu. Kerana kita juga perlukan bimbingan daripada kaunselor-kaunselor yang senior. Jadi cikgu belajar dengan kaunselor-kaunselor macam mana dia conduct kes-kes tertentu yang berkaitan dengan isu-isu yang tu. Jadi kita belajar. Itu sebab network tu penting. Supaya kita bila berdepan dengan satu isu, kita ada senior, kita ada mentor lah. Nak mentor untuk kita rujuk. Jadi itu role of communication. Okay, kita berdepan dengan communication kadang-kadang kita ni. Jadi dalam komunikasi ni, untuk mengelakkan kita ada peranan komunikasi ni, kita berpegang kepada tanggungjawab. Okay, tanggungjawab. Iaitu berlembut tapi bertegas. Kita berlembut tapi bertegas. Sebab kita ni terikat dengan tanggungjawab. Semua ni pekerja, kaunselor, majikan, semua dia terikat dengan satu tanggungjawab. Kita disatukan organisasi itu dengan tanggungjawab. Okey. Kemudian dia jumpa kita sebab nak dapatkan perlindungan sebab dia mencuri. Kita tak boleh lah. Macam tu. Sebab kita terikat dengan tanggungjawab kan. Bagi tahu dia, oh tak boleh. Itu salah. Itu salah etika atau kalau saya lakukan macam tu. Jadi maklumkan kepada klien. Supaya dia sedar bahawa kalau tempat dia melindungi diri kesalahan dia. Kaunselor ataupun kaunseling ni bukan tempat dia melindungi atau diri dia daripada kesalahan. Kalau salah tetap salah. Cuma kita nak bantu klien, kalau dia salah, kenapa dia salah, macam mana kita nak bantu dia agar ia perbaiki kesalahan dia. Bukan tempat dia melindungi diri dia untuk daripada kesalahan yang dia lakukan. Itu bukan kaunseling. So accountability mempunyai tanggungjawab lah. Accountability ni mudah kita faham tanggungjawab. Keselamatan klien perlu dijaga, lebih lagi yang berkaitan dengan sexual harassment. Dan adalah lagi sexual harassment ni tak semestinya berlaku kepada kepada lelaki, kepada perempuan je. Kadang lelaki pun ada juga kepada bos-bos yang gatal pun ada juga yang perempuan lady boss yang tak boleh tengok pucuk muda kan. Macam-macam istilah anak ikan. Jadi dia pun rasa terancam juga kan. Jadi bukan kepada perempuan saja, lelaki pun kena lindung juga. Adalah kita punya populasi semakin terancam jadi kita kena jaga juga. Lelaki pun kena jaga juga. Ada juga kadang-kadang yang dilakukan dalam jurnal kalau pelajar ada baca. Yang kalau bos dia tu gay kan, dapat pula dia punya dia punya bos tu dia homo. Habis PA dia kan. Saya nak PA dia. Kena kan. Jadi kita pun kena lindung juga. Jadi ia bukan berkaitan dengan kalau sexual harassment ni jangan fikir perempuan je. Lelaki pun kena. Bos perempuan ada, bos lelaki pun ada yang homoseksual yang tu. Jadi kena berhati-hati lah. So yang ni kita kena jaga safety dia.
Jadi kita kena ada networking tu yang penting. Professional networking sangat penting untuk kaunselor. And fidelity ni kesetiaan. So, kita setia kepada organisasi, tetapi kalau dia melakukan kesalahan, kesetiaan dia boleh terbatal. Contoh dia suruh kita ambil rasuah, tak apa, dia ambil je rasuah ni. Tak boleh. Jadi kita pun dan dia ancam kita, dia kata you akan kena buang kerja. Apa nak buanglah kerja? Tak banyak tau syarikat yang ambil rasuah ni kekal lama. Dalam rekod SPRM kan, kau baca lah, syarikat mana yang hebat kalau ada rasuah boleh kekal lama? Tak banyak. Yang paling mudah dalam isu 1MDB lah. 1MDB ni siapa penaung dia? Kan masa tu Perdana Menteri penaung dia. Orang hebat-hebat. Tapi disebabkan rasuah, tak kekal lama syarikat tu. So kita kena pegang benda tu tau. Syarikat yang mengamalkan rasuah ni, syarikat tu tak kekal lama. Jadi nak buang kita tak apa, cari kerja lain lah. Tak apalah, kerja gaji sekarang tak banyak kan. Tak apalah, gaji dia penting keberkatan lah saja. Bukan gaji banyak, kadang gaji banyak tak cukup. Kalau dia kata you ambil rasuah, you tak nak, you boleh berhenti. Supaya kamu tak terlibat nanti dalam lagi yang berat nanti. Lepas tu kena denda kalau kamu kata ambil RM5,000. Kali dah dengan 5 kali suapan. 5 kali 5 berapa? Kamu kena bayar RM25,000. Akan membebankan, jadi kena pandai buat timbang tara. Jangan fikir nak sedap, nak seronok aja. Fikir juga masa depan anak-anak bangsa, anak-anak kita nanti kalau kita kena. Jadi client welfare, kita jaga kebajikan dia. Okay, welfare client ni banyak ya, banyak dari segi dengan kematian dari segi tanggungjawab. Kadang-kadang dia kaya tau, dia bos. Lepas tu bawa kematian isteri dia. Anak-anak ni semua dia kena jaga. Kan, lelaki kan, tahulah kalau jaga anak. Ada yang Mr. Mama memang diberi anugerah, tapi tak ramai lelaki macam tu. Tapi kalau dalam tempat kerja dia bos. Dia bos, dia boleh buat keputusan, dia sangat cekap dalam mentadbir urus, tapi menjaga anak dia out. Itu kelemahan lah. Jadi itu pun kita jaga welfare dia. Welfare ni bukan kepada pekerja je, bos pun kena jaga. Ada bos kadang yang memang kesian dia kan. Tengok baju tak gosok kan. Habis tu kita nak gosok ke? Tak ada macam tu. Jadi kita mungkin bincang dengan dia, kita bagi dia buat gaji kan, bagi sarana-sarana sebab kita punya networking bagus. Sebab kita ada networking, jadi kita boleh salurkan networking tu untuk membantu. Bukan secara klien klien ni bukan secara staff je tau. Bos pun klien kita juga. Itu kena jelas Jadi ini kaunselor kalau kita tengok dia, kalau dia berpegang kepada etik kalau dia berpegang kepada etik, apa kesimpulan yang kita boleh dapat? Orang akan respect sebagai seorang kaunselor. Respect kita, orang akan letak kepercayaan kepada kita. Okay? Kita, orang akan macam respect kat kita. Ni tengok kalau kita tengok ahli politik kan, cakap macam tak apa-apa kan. Cakap benda-benda yang berapa. Jadi bila dia cakap kan, awak tengoklah komen-komen yang dia bagi kan kat bawah tu. Macam-macam kan. Itulah macam-macam lah. Penyapu dah dibagi. Sebab apa? Sebab kita hilang kita punya, kita tak pegang kepada integriti tu. Sekejap cakap macam ni, sekejap cakap macam tu. Jadi kita rakyat ni, kita tak bodoh kan. Jadi macam tu juga orang menilai kita. Jadi kita pegang kepada etik. Jadi kita akan meletakkan position kaunselor itu ada satu tahap yang kita panggil sebagai berintegriti dan orang melihat kita respect dengan tugas kita dan kita ada maruah kita. Okay? Itu dia punya implikasi yang paling memberi kesan apabila kita melaksanakan tugas dengan penuh beretika. Okay? Dan dia juga memberikan kehidupan di organisasi harmoni. Sebab kita datang ni memberikan sesuatu ejen perubahan dan kita memberi satu kehidupan dalam organisasi tu menjadi lebih stabil. Kan? Dulu kita bergaduh kan, tapi bila datang kaunselor mendamaikan. Jadi kan hidup harmoni. Ini kita datang, kita mengapi-apikan. Kita suka bergaduh. Jadi kehadiran kaunselor itu menyebabkan kita nampak organisasi itu lebih pecah kacir. Jadi kita kena perhatikan balik tugas dan peranan kita. Kenapa organisasi jadi macam ni? Adakah kita tidak menjalankan tanggungjawab? Kita sendiri kena muhasabah diri. Kalau masyarakat tu ada bergaduh, apakah yang sebenarnya terjadi? Kita kena cek balik. Kita rasa kaunselor, adakah kita telah memberikan satu impak atau pengaruh yang positif terhadap organisasi tersebut. Okay? Dan kalau kita tidak mengamalkan kesan kepada kaunselor tidak beretika, pertama burn out. Okay? Burn out ni maksudnya apa tau pelajar tau? Kaunselor tu rasa diri tidak dipercayai. Kadang-kadang ada kaunselor ni, saya ada satu sifat kaunselor ni, dia suka puji lebih-lebih, nak jaga hati. Kan? Kadang-kadang dia rasa macam dia macam dipinggirkan tau. Ada jadi kaunselor macam tu, dia nak jaga hati, kan, cakap baik-baik aja kan. Lepas tu suka puji-puji, kadang-kadang puji tu tak perlu pun kan, nak puji lebih-lebih sebab dia nakkan orang kata attention, dia nakkan perhatian, pujian. That's why kaunselor
pegang satu prinsip, kita bekerja bukan untuk dapat pujian orang. Okey, bukan untuk dapat pujian orang. Kalau you bekerja untuk dapat pujian dan mengatakan konsert tu baik, okey, ya betul kita nak orang percaya pada kita, tapi bukan kita nak pujian daripada orang lain. Tapi kalau konsert nak pujian orang lain, kadang-kadang konsert tu saya burn out. Kan? Sebab apa? Sentiasa memakai topeng. Anak orang puji, buat baik, hantar kat Facebook, kan, buat macam ni, macam ni, macam ni. Letih lah belajar. Kan? Letih. Kita nak muaskan hati orang. Kita tak boleh puaskan hati semua pihak. Jadi kita jalankan tanggungjawab kita, okay, buat untuk dapat kepercayaan orang lain. Untuk orang percaya pada kita, bukan kita sekadar berbulu manis. Bulu manis itu penting. Tapi kita kena tunjukkan nilai diri kita yang menunjukkan bahawa kita datang ke sini untuk membantu. Salah tak salah lah. Kita bukannya orang yang kita nak semua nak buat baik kan. Saya juga ada nampak kaunselor tu macam ada di situ karakter dia. Dari satu sudut tu bagus. Sebab dia nak mempengaruhi orang. Tapi dari satu sudut tu kadang-kadang dia letih tau. Sebab nak jaga hati semua orang. Jadi burn out. And then professional gap. Jadi dia akan nampak lagi. Biasalah orang tak ada respect kita. So, bila kata kaunselor, dengarlah kan, aku tak percaya kat kaunselor. Jadi ada kat situ. And then social support, personal social support will collapse. The counselor is no longer respected. Dan kita kena faham apabila kita tidak berpegang saja, kepada etika, apa yang kita dapat, apa yang kita pandangan persepsi masyarakat kepada kita adalah orang tak respect kepada kita. Dan paling bahaya, orang yang tak respect tu bukan orang jauh tau, orang yang dekat dengan kita. Itu sebabkan kalau kita tengok kadang-kadang fitnah ni macam-macam. Contoh orang yang jauh mungkin kata dia tak bagus lah kan. Kaunselor ni tak bagus. Tapi orang organisasi tu kata bagus. Mana satu nak dengar? Yang penting adalah orang yang rapat dengan kita. Itu sebab kalau kita tahu dari Islam, kalau kita nak tahu seseorang itu baik ke tak, kita kena tanya isteri dia. Kenapa tak tanya mak dia? Kenapa tak tanya anak dia? Kenapa tanya isteri dia? Sebab isteri dia lebih faham dia. Jadi kalau kita nak tahu seseorang itu baik atau tidak, kaunselor itu baik, kita jangan dengar dari pihak musuh. Tanya orang yang dekat dengan dia, kawan dia. Kau ni aku tengok kau gaduh dengan dia kan, dulu kau kawan baik dengan dia. Kau rasa dia baik tak? Dia baik. Tapi itulah kan, aku tak boleh pergi dengan dia lah. Sebab kalau aku pergi dengan dia je, aku macam populariti aku akan jatuh. Jadi aku terpaksalah memburuk-burukkan dia. Sebab kalau aku burukkan dia, aku dapatlah populariti tu. Sebab dia terlalu baik. Musuh kawan ni pun cakap dia baik, dia baik lah. Jadi kalau kita nak tahu kita seorang kaunselor yang baik ke tidak, kita tak perlukan dapat pengiktirafan daripada orang lain. Tak perlu nak orang lain tahu kita baik. Yang penting orang yang berdekatan dengan kita tahu kita baik. Itu cukup menunjukkan kita adalah kaunselor yang baik etika. Tak perlu nak gambarkan kita baik sampai masuk dalam social Facebook, kita bersedekah, kita solat, kita tangkap Facebook. Tak perlu dalam seorang kaunselor. Kalau ada dalam jiwa kaunselor macam tu, ubahlah. Kalau tidak, kita akan mengalami burnout. Sebab kita diselaputi dengan sifat kepura-puraan. Itu kena berhati-hati. Okey pelajar, ada soalan saya setakat ni? Cikgu rasa ada tak yang tak clear? Pelajar boleh tanya. Mungkin ada cikgu yang terdapat pandang tentang etika. Silakan. Afif okey Afif? Afif ada talian? Ada cikgu. Alhamdulillah. Okey, setakat ni alhamdulillah. Ada soalan? Setakat ni tak ada lagi cikgu. Ada. Okey, cikgu nak tanya awak Afif. Boleh cikgu. Okey, kalau kamu berdepan dengan isu seorang pekerja kan? Seorang pekerja tanya ke awak kan? Ini isu ni sensitif tak, tapi benda ni berlaku. Dia kata saya semalam kan kena ni lah, dia pegang buntut saya lah. Lepas tu lelaki ni. Lepas tu bos awak pula baik dengan awak. So macam mana awak mengendalikan kes ni Afif di tempat kerja? Ni kes sama lah. Masya Allah. Komen lah sikit Afif. Kalau awak berhadapan isu tu. Maksud cikgu, yang bos tu rapat dengan saya. Lepas tu yang kena tu dia punya PA lah. Sama pekerja dengan saya jugalah. Dia PA kepada bos awak lah. Tapi lelaki tu. Okey. Lepas tu awak macam mana nak bantu klien awak ni? Kesian dia jumpa awak ni. So bila dia jumpa awak, dia jadi klien awak lah. So macam mana awak nak buat? Saya speechless cikgu. Speechless apa tak? Dilema kan? Yelah sebab bos tu kan baik dengan kita. And then mungkin macam tak boleh nak expect lah sebab kita nampak kenal dia dari segi side macam ni. Tiba-tiba kita tak tahu ada side yang dia buat benda tu. Kan kontroversi kan? Tak apa, kita tanya Muharram. Mungkin Muharram boleh jawab. Muharram boleh tolong Afif?
Muharram tak payah Lagi soalan dia cikgu. tanya Afif. Afif ada kat situ kan? Tanya dia. Hello. Muharram. Hello. Ya dok. Okey, Muharram, isu dia macam ni. Muharram boleh dengar? Okey cikgu. Okey, kes dia macam ni. Bos tu kawan baik awak. Lepas tu dia ada PA. Dia ada PA. Biasa kita kaunselor kan. Lepas tu kita kan bekerja kat organisasi, lepas tu kita ada berkawan. Dan kawan kita bos, tak salah apa kita kawan dengan bos. Lepas tu bos ni ada PA. Lepas tu PA dia jumpa. Kata dia telah semalam bos dia pisik-pisik bontot dia. Dia macam tak selesa. So awak nak buat apa Muharram pada ketika tu? Saya pun bukan cikgu. Macam Apa awak nak buat? mungkin saya macam mana rujuk dengan kaunselor lain. Kenapa awak nak rujuk? Awak kena faham tau. Dengan sini dia ni kan PA tau. PA gaji tak mahal biasanya. Dia tak ada duit. Dia biasa tak ada duit. Jadi dia terpaksa jumpa kamu sebab dia tahu. Sebab kamu dia organisasi, dia akan jumpa kamu. Kalau kamu nak rujuk, dia bukan tak boleh tau. Bukan tak boleh rujuk. Tapi kamu kena jaga juga kebajikan klien tu. Adakah dia mampu untuk pergi ke kaunselor lain? Dan kaunselor lain pula mungkin kenakan bayaran. Bukan tak boleh rujuk tau. Dalam isu ni tau, pelajar-pelajar bukan tak boleh rujuk. Tapi kita kena jaga juga kebajikan klien. Sebab klien tu bukan yang mampu. PA kadang gaji tak mahal. So macam mana awak berdepan dengan situasi macam ni, Muharram? Macam situasi macam complicated macam kan? Apa kita dengar, kalau tak boleh Muharram dah surrender, Arif kita dengar daripada Elvis Majikun. Elvis, mana awak? Ya Elvis. Elvis ada di talian? Elvis ada di talian? Ada cikgu. Kita orang bersebelah je cikgu. Nak tanya 3 orang ni. Apa pendapat kamu bila awak berhadapan dengan situasi tersebut? Situasi dia tadi macam Speechless kan? Situasi dia tadi cikgu. Tak apa. Nanti awak tanya Arif. Arif, Elvis dengan Muharram. Besok cikgu akan tanya awak balik. Cikgu, kalau saya nak tolong jawab tadi boleh tak? Saya nak try. Okey, cuba. Okey, kalau situasi tu sebab memandangkan kita tadi cikgu kata kita rapat dengan bos tu kan. Dan kawan lah, kita kawan. Kawan kan. Mungkin kita boleh apabila kita dah tahu, mungkin kita tengok cara bos tu macam mana. Sebabnya kalau orang macam ni mungkin tak mustahil kalau kita pun kena benda yang sama. Maksudnya PA tu kenakan awak pula? Bukan maksud saya kan tadi kan PA kan mengadu kan. Dia buat ni dia kena raba lah senang kan, kena raba dengan bos tu kan. And then dia macam cerita kat kita kalau saya mungkin kita dengar dulu dan kita tengok cara bos tu macam mana, kita perhatikan dulu sama adakah ia berterusan ke macam mana ke. And then kalaulah PA tu kata benda tu berulang lagi, mungkin sebab kita tak ada kuasa untuk buat apa-apa dekat bos tu, mungkin kita boleh laporkan kepada buruh. Pejabat buruh lah. Tiba-tiba kan Arif kan, ni isu tau. Afif cikgu, Afif kan. Lepas tu Afif kan rupanya kan, yang PA dia kan tak berapa selesa awak berkawan dan berapat dengan manager dia. Sebenarnya tu satu fitnah. Tu macam mana Afif? Sebenarnya dia tak suka Afif berkawan dengan manager tu, kawan rapat-rapat. Jadi dia tabur fitnah. Tu macam mana Afif? Bila awak berhadapan dengan isu macam tu? Adakah PA ni pula yang PA tu sebenarnya buat fitnah. Dia tak suka awak rapat dengan dia, dengan bos dia. Dia rasa awak macam ancaman. Cuma macam mana? Awak macam ada dilema. Tiba-tiba awak tahu rupanya sebenarnya PA dia buat cerita. So macam mana bila awak berhadapan dengan isu macam ni? Speechless ke Afif? Speechless kan? Pukul sebat je lah cikgu. Macam ni Afif tak apa, isu ni sebenarnya ada tau. Dia satu episod episod bila kita berhadapan dengan kaunselor, kita akan berhadapan dengan isu ni. Jadi Afif, Elvis Majikun dan juga Muharram bincang. Besok kita akan bagi penerangan. Isu dia mula-mula PA dia bagi tahu dekat awak. Sebab atas dasar awak kaunselor, dia bagi tahu
yang dia punya bos tu, yang bos manager dia, itu kawan karib awak, yang memang awak rapat dengan dia, yang kata dia pernah buat satu sexual harassment dekat dia. Bila awak dengar benda macam ni, macam geli kan, sebab benda ni macam luar tabi'i. Lepas tu bila lama-lama awak dah macam sabi kesalahan, tiba-tiba awak tahu yang PA ni senang menipu. So macam mana awak nak buat bila berhadapan dengan isu macam ni? Jadi awak bincang dengan situasi macam ni, nanti kita akan berkongsi dengan kawan-kawan yang lain pun boleh juga memberi pandangan. Boleh memberi pandangan daripada sudut awak. Macam mana yang mula-mula dia cakap macam ni, lepas tu kita tahu PA dia menipu. Dan kita pun dah ambil tindakan ataupun apa yang kita sebenarnya lalui dan apa yang kita perlu lakukan sebagai kaunselor. Kat situ kita akan ada rasa macam dilema kan, antara sahabat, antara kawan. Jadi macam mana kita nak hadapi benda ni dalam organisasi. Dan kita pula kaunselor, kita tak boleh jadi ikut sumbang. Takkan salah kita nak kawan dengan manager, tak salah kan. Takkan kita tak nak berkawan. Dan dia nak berkawan. Tadi kita pun berhadapi dengan pelbagai isu. Itu salah satu isu lah yang cikgu baca jurnal ni. Dan agak menarik untuk kita bincang untuk besok. Dan besok kita ada 2 masa insyaAllah. Afif, Muharram dengan Alexander Jipko jangan buat-buat lewat lah masuk saya cikgu nak dengar pandangan awak dan nanti kita akan bincang dengan kawan-kawan yang lain. Cikgu nak juga dengar daripada kawan-kawan yang lain yang mungkin mereka ada pernah hadapi isu yang sama. Dan sebagai peringatan, besok cikgu harap dapat 2 kumpulan dapat bentang. Boleh cikgu tahu tak besok siapa yang akan bentang? Aiman boleh ingat tak siapa yang akan bentang, kumpulan yang akan bentang? Kumpulan 4 dengan 5 cikgu. Saya kumpulan 4 dengan 5 So kumpulan 4 dan 5 siapa wakil? Say hi sikit supaya cikgu tahu awak sedar apa yang berlaku. Esok kumpulan 5 dengan 6. 5 dengan 6 Okey, 5 dengan 6. 5 siapa kumpulan 5? 5 ada wakil? Ada cikgu. Siapa? Siti Nuraisyah. Nuraisyah Okey, Nuraisyah kumpulan 5 kan? Okey, bagus. So kumpulan 6 siapa? Kumpulan 6? Kumpulan 6 wakil? Aiman, siapa kumpulan 6? Aiman mana? Ketua dia? Ada cikgu. Hidayah kan? So Hidayah Firdaus ketua. besok kita bentang 5 dan 6 boleh? Lepas tu kita teruskanlah. Okey, cikgu rasa sampai setakat sini dulu. So terima kasih kepada pelajar-pelajar yang ni. Besok kita tengok perbincangan yang hangat daripada satu kes kita dengar pada sahabat kita daripada diketuai oleh Afif, dan mungkin dia bincang dengan Elvis dan juga Muharram akan macam mana kita nak selesaikan masalah ni dan apakah yang kita perlu lakukan. Dan pastinya bila kita lakukan suatu tindakan tu, kita tidak lari daripada dasar-dasar etika yang telah ditetapkan. Okay, terima kasih kepada semua. Sekarang kita tangguhkan kita pergi kelas dan tasbih kifayah dan sunat kemas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat hari